Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li uqdatan min lisani yafqahu qawli. Uh, yang pertamanya kita mudah-mudahan kita doakan uh, uh, saudara kita, sahabat kita yang ditimpa musibah, diangkat musibah dan disembuhkan segala penyakit. Kes naik balik kan? Kes naik balik. Okey. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang lagi untuk kita kongsi sama-sama. Yang pertama, bahagian pertama iaitu tafsir, dan kedua insya-Allah fiqh. Sebagaimana yang kita maklum, iaitulah fungsi dan tujuan kita belajar sedikit sebanyak berkaitan dengan tafsir adalah supaya kefahaman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tidak tersasar dan menyeleweng, sehingga kan kadang-kadang kalau ada pendapat-pendapat ataupun kenyataan yang dikemukakan oleh sesetengah pihak berkaitan dengan tafsiran Quran yang pelik-pelik, so kita tahulah bahawa ia adalah satu yang bersalahan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana apabila kita telah tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan kehendak dan maksud daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada kita, iaitu Al-Quran. Jadi hari ini kita dah masuk ayat yang dia sebab sekarang ni terlalu banyak orang yang mendatangkan ataupun mengemukakan pendapat-pendapat yang kadang-kadang ganjil dan kita pun first time dengar ataupun dan sebagainya. Maka ia memang suatu yang sangat membimbangkan, fenomena yang membimbangkan. Maka antara cara untuk kita mengelakkan daripada kita kata pemahaman-pemahaman yang bersalahan dengan tuntutan sebenar ataupun maksud sebenar ayat Al-Quran tu, kita dapat hindari. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk ayat yang ke-28 daripada ringkasan tafsir Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Iaitulah ayat yang ke-28, firman Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu sebelum ini mati, wa kuntum amwata. Sedangkan sebelum ni kamu mati, maksudnya kamu tak ada, belum dilahirkan, belum dicipta. Fa ahyaakum, kemudian Allah menghidupkan, kemudian dia menghidupkan kamu. Maksudnya kita dilahirkan ke atas muka bumi ini melalui perantara perkahwinan ibu dan ayah kita. Thumma yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Maksudnya iaitu kematian yang kedua. Kematian yang kedua iaitulah kematian selepas daripada kehidupan di atas muka bumi. Thumma yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kamu. Maksudnya kehidupan yang kedua iaitulah kehidupan selepas daripada kematian, iaitu kehidupan akhirat. Thumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepadanya kamu semua dikembalikan. Maksudnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ataupun menetapkan tentang bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengurus takdir,
semua makhluk. Maksudnya apabila Allah dia mendatangkan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menetapkan tentang bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan kudrat dia, kekuasaan dia, di mana dialah yang juga mentadbir urus, dipanggil mutasarrif. Dia yang mentadbir urus secara hakiki segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, yang berlaku kepada makhluk-makhluknya yang berada di atas muka bumi ini. Lalu bagaimana kamu boleh kufur kepadanya dan menyembah kepada selain daripadanya? Maksud dia yang kamu sebelum ni tak ada. Dia kata, sedangkan sebelum ni kamu berasal daripada tiada. Berasal daripada tiada. Maksudnya kita tak pernah tak ada. Kita tidak dicipta lagi. Kita belum dicipta. Kalau kita tengok dalam banyak ayat-ayat ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, contohnya kalau dalam suratul Insan, macam pagi tadi, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Maksudnya kamu sebelum ni orang tak sebut pun, tak tahu pasal kamu. Orang tak pernah, maksudnya kita tak ada. Macam mana orang tak kenal pun lagi. Kita belum lagi dicipta. Itu maksudnya kamu daripada tak ada, kemudian kamu dilahirkan. Kamu daripada tidak tahu apa itu suara, apa itu pendengaran, apa itu penglihatan dan sebagainya. Kamu tak mampu berfikir. Daripada tak ada, kemudian Allah hidupkan dan Allah adakan semua itu. Dan maksudnya we are nothing. Lalu kita dilahirkan, kemudian kita membesar, kita mempunyai kedudukan di kalangan makhluk, kita mempunyai pangkat, kita ada dan harta sedikit, pinjaman rezeki dan sebagainya. Lalu kemudian kita dimatikan. Apabila sampai masanya, kita dimatikan. Yang mana kematian itu, dia ada, kita panggil waktu yang telah ditetapkan. Sebab tu kalau ada orang mati, antara perkataan yang diajar oleh Nabi untuk kita sebut, dia panggil lillahi ma akhadh walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Bagi Allah apa yang dia nak ambil, dan bagi Allah apa yang dia nak beri, dan setiap sesuatu itu ada had masa dia. Termasuklah kita, termasuklah makhluk, termasuklah manusia, ada had masa dia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibangkitkan semula. So kat sini kalau dalam ayat yang lain, Allah beritahu bahawa kita ni akan melalui fasa 2 kematian dan 2 fasa kehidupan. Fasa kematian yang pertama, itulah yang kita tak pernah ada. Kita dah lalui ya. Dah lalui. Iaitulah sebelum kita dilahirkan. Allah berfirman, Rabbana amattana thnataini fa ahyaitana thnatain. Iaitulah Tuhan kami yang mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Kematian pertama dah selesai. Iaitulah sebelum kita dilahirkan, maksudnya diumpamakan dengan kematian lah, sebab kita tak tahu apa, tak ada apa. Walaupun kita sebelum dilahirkan tu, kita umpama mati, kita tak tahu apa-apa. Kita pun dah lupa tentang ikrar kita. Ada siapa boleh ceritakan bagaimana kehidupan dia dalam perut mak dia? Tak ada siapa boleh cerita. Itu maksud hidup tak ada lagi, belum hidup. Kemudian sekarang ni kita sedang melalui fasa kehidupan yang pertama selepas kita mati tadi. So ada lagi 2 lagi fasa, itulah kematian dan kehidupan. Kematian yang kedua dan kehidupan yang kedua yang belum lagi. So kita dah mati sekali, hidup sekali. So ada lagi 2, mati dan hidup lagi sekali yang belum dilalui. Kalau dah lalu, maksudnya tak adalah tak adalah kita sekarang ni maksudnya. Okey. Dalam ayat yang lain, Allah nak ceritakan tentang bagaimana fasa kehidupan ni dalam surah Al-Jasiyah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun."
Katakanlah Allah yang menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, kemudian dia menghimpunkan kamu pada hari kiamat, yang mana tidak ada keraguan padanya. Tetapi aktsaran nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksud tidak memahami pun boleh juga. Dan ada yang tidak mempercayai juga termasuk daripada tak tahu. Kerana maksud alim, kalau kita faham maksud alim, maksud mengetahui ialah alladhi amila bi'ilmihi, iaitulah yang beramal dengan ilmu dia. Itu maksud, barulah dimaksudkan dengan orang yang mengetahui. Kalau dia tidak beramal dengan pengetahuan dia, maksud dia bukan lagi orang yang berpengetahuan. Dia, kalau kita selalu bagi contohnya, kalau orang yang isap rokok. Orang yang isap rokok, dia tahu tentang bahaya rokok tetapi dia tidak tinggal. Berarti dia, sebenarnya pada hakikat dia belum mengetahui tentang bahaya ataupun keharaman rokok. Walaupun dia tahu, tapi oleh kerana dia tak buat apa yang dia tahu, maka dia dianggap tidak tahu pada hakikat dia. Okey. Seterusnya, ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a, thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, huwa di sini Allah, yang mencipta bagi kamu apa yang ada di atas muka bumi keseluruhannya. Khalaqa lakum, lakum bagi kamu. Maksudnya segala ciptaan Allah di atas muka bumi ini Allah cipta adalah bagi kita pada asalnya. Bagi kita, maksudnya bagi tujuan manfaat dan maslahat untuk manusia. Daripada ayat ini, lakum di sini, maka datangnya kaedah yang disebut hukum asal bagi sesuatu adalah harus. Hukum asal bagi sesuatu berkaitan dengan kehidupan, makan, pakai, bermuamalat dan seumpamanya, maka hukum asalnya ialah harus, sehinggalah datang sesuatu dalil yang mengubah hukum asal itu. So, apa sahaja yang ada di atas muka bumi ni, makanan, binatang ke apa ke, semua hukum asal dia khalaqalakum, dicipta untuk kamu. Dicipta untuk kamu. Jadi hukum asal ialah harus untuk dimakan atau untuk digunakan. Jami'ah, maksudnya di sini ada jami'ah ni, maksud dipanggil penguat taukid. Iaitulah nak bagi tahu jami'ah, tak ada apa yang terkecuali. Tak ada apa yang terkecuali. Thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bersemayam di atas langit yang diciptanya 7 lapisan langit, dan dia mengetahui setiap sesuatu. Dia mengetahui setiap sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan dia bikulli, bagi setiap syai'in, sesuatu, maha mengetahui. Maksudnya tidak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ni kita bagi bikulli syai'in, dia panggil benda yang sedikit. Syai'in ni dia datang dengan dipanggil tak ada alif lam. Menunjukkan walaupun benda tu kecil, benda tu sedikit, maka tidak ada yang di luar daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha, dan apa yang jatuh, daun yang gugur, daun kering yang gugur, yang jatuh, maka itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi ni, kalau orang-orang muda lah, pergi masuk hutan trekking ke dan sebagainya kan, ataupun di mana tu, di Kedah tu, dia ada yang jambatan gantung yang panjang tu, sepanjang dekat dalam hutan. Yan ke mana tu, saya pun tak ingat. Mungkin orang Kedah boleh, sebab saya pernah pergi dekat Titi Ayun.
Kat mana tu? Kat Ian Kat mana tu? Kampung saya tu. Ah, saya pernah pergi sekali bawa pelancong Arab masa tu. Dia kata, kita macam biasa ya, walaupun kita pun belajar, kita pun tahu. Tapi kita tak terdetik macam mana dia terdetik. Dia terdetik, dia kata, dia mungkin dia jarang tengok pokok banyak kan, kampung kat negeri dia kering kontam. Dia kata banyaknya pokok. Tengok bawah tu, banyak gila daun gugur. Semua ni Tuhan tahu, dia kata. Ah, awak tengah berseronok tu insaf tu kan. Bila bila apa mengingatkan uh, tentang pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus rasa malu kita perangai tak semenggah kan. Sebenarnya semuanya diketahui oleh Allah. Kita tahu, Allah tahu. Tapi selalu tak perasan kan. Selalu tak perasan. Tu Assalamualaikum nak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Wajah Syanom ada. maaf saya masuk lambat. Orang Esro tengah perbaik TV. Itu yang saya terpaksa saya kena masuk lambat. Minta maaf Ustaz. Ustaz, Boleh tak? maksudnya Ustaz, Allah mengetahui ni Ustaz. Maksudnya, kalau saya salah Ustaz tegur ya. Maksudnya dia tahu apa yang nyata, apa yang gaib ya Ustaz. Ya, betul. Okey, terima kasih Ustaz. Betul. Betul, sebab penggunaan perkataan tu, syai'in tu, benda kecil-kecil, benda yang kalau kita pandang remeh, dia kalau kita panggil orang lelaki dengan orang perempuan dia akan kebiasaannya dia detail kan, dia detail susunan ke apa. Orang lelaki berlebih kurang. Benda yang kadang-kadang manusia berlebih kurang sebenarnya semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat secara tersembunyi, buat secara terbuka, semuanya diketahui. Okey. Daripada ayat ini, kalau dalam disebut, iaitulah ayat ini, kalau kita tengok apa kesinambungannya dengan ayat sebelum ni, iaitulah kalau ayat yang sebelum ni, Allah menceritakan tentang hakikat kehidupan manusia itu sendiri. Lalu pada ayat untuk menjadi bukti tentang kewujudan dan kekuasaan Allah, pada ayat ini, Allah mendatangkan bukti yang boleh dilihat daripada penciptaan langit dan bumi. Maksudnya, kalau tadi bercerita tentang hakikat kehidupan manusia untuk menunjukkan kekuasaan dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ayat ini Allah mendatangkan tentang bukti, dia panggil dalil dalil manzur, dia panggil ayat manzurah juga, maksudnya petunjuk yang boleh dilihat juga, iaitulah daripada penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Okey. Dalam ayat ini juga, kalau kita tengok susunan dia, Allah sebut tentang penciptaan bumi sebelum penciptaan langit. Maksudnya, bumi dicipta oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bumi dahulu sebelum daripada mencipta langit. Sebelum daripada mencipta langit. Okey. Dan kalau kita tengok dalam banyak ayat-ayat yang lain, untuk nak bagi manusia ni sedar tentang betapa kecilnya dia, apabila Allah bagi perumpamaan, contohnya dalam surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, adakah kamu ini satu penciptaannya lebih lebih power ataupun lebih sempurna, lebih apa dia panggil apa? Lebih power, lebih teliti ataupun lebih besar ataupun daripada amis sama ubanaha, ataupun langit yang kami cipta. Langit yang kami cipta. Okey. Seterusnya, kalau dalam tafsir Ibn Kathir ni, dia ada datangkan satu riwayat yang mana menyebut tentang daripada Abu Hurairah. Nabi SAW dipegang tangan Abu Hurairah. Cuma dia ni untuk penceritaan sahajalah. Kemungkinan nanti akan ada dengar cerita-cerita sebegini. Disebut tentang Allah mencipta tanah pada hari Sabtu, mencipta bukit bukau pada hari Ahad, mencipta pokok-pokok pada hari Isnin, dan seterusnya, mencipta cahaya pada hari Rabu dan sebagainya, mencipta
binatang yang melata pada hari Khamis, mencipta Nabi Adam pada waktu asar hari Jumaat, dan seumpamanya. Cuma dalam pada hadis ini Ibnu Katsir dia mengkritik, mengatakan bahawa sebenarnya ada kemungkinan yang Abu Hurairah sebut ni ialah daripada Ka'ab al-Ahbar, iaitulah penceritaan daripada Bani Israel. Dia tidak boleh dijadikan hujah. Kalau berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW, cerita-cerita hadis Bani Israel ni, cerita-cerita dia, hadithu an Bani Israel wala tusaddiqu. Kamu boleh bercerita, dengar dia cerita-cerita dia, tapi wala tusaddiqu, tak boleh percaya. Dia panggil dia panggil cerita rakyat lah, cerita rakyat. Okey. Seterusnya, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan apabila Tuhan kamu, wa idh qala rabbuka, apabila Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, inni sesungguhnya ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan mencipta ataupun hendak mencipta khalifah di atas muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, adakah engkau hendak mencipta baginya, yakni bagi bumi itu, bagi dunia ini, man yufsidu fiha, siapa mereka yang yufsidu fiha, yang merosakkan, yang akan merosakkannya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, sedangkan kami, wa nahnu, dan sedangkan kami, nusabbihu bihamdika, kami bertasbih dengan kemuliaan dan puji-pujian bagi engkau, wa nuqaddisulak, dan menyucikan engkau dari segala kekurangan, yakni dari segala kekurangan. Qala inni, Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang menjadi persoalan malaikat. Qala inni, sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu, So ayat ini ialah kita panggil Allah suruh bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk cerita kepada kita bagaimana tentang awal penciptaan Bani Adam sebagai khalifah, sebagai orang panggil pengurus, sebagai orang yang menjadi orang panggil apa? Mengurus tadbir alam ini dari kalangan manusia. So dalam ayat ini, yang pertamanya antara yang kita boleh faham, Allah Subhanahu Wa Taala dia menceritakan tentang Bani Adam sebelum mereka dicipta lagi. Sebelum penciptaan ini, Allah telah menceritakan tentang Bani Adam, tentang bukan Nabi Adam semata tetapi Bani Adam. Iaitulah sebab tu dia gunakan perkataan khalifah. Maksudnya khalifah ni pengganti selepas daripada yang sebelumnya tiada. Sebab tu Abu Bakar radhiyallahu anhu dia jadi khalifah, al-khalifatul ula ataupun al-khalifatul awal, khalifah yang pertama, iaitulah pengganti selepas daripada ketiadaan ataupun kewafatan Nabi SAW. So di sini kita dapati bahawa para malaikat dia telah mengetahui dan mengingkar, dia seolah-olah ada satu pertanyaan sebenarnya, bukan pertanyaan yang untuk nak engkar, bukan macam kita mempersoalkan tindakan sesuatu tindakan ataupun tindakan seseorang. Kadang-kadang kita panggil jenis persoalan ni ada banyak jenis, istifham inkari, istifham dan sebagainya, jenis-jenis persoalan. Ada orang dia tanya untuk menguji.
Ada orang ditanya untuk mempersoalkan tindakan orang tu. Ada orang tanya kerana memang tak faham. Kan? So, pertanyaan malaikat dalam ayat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan pertanyaan kerana mengingkari ataupun tidak bersetuju dengan apa yang Allah nak cipta. Bukan. Sebaliknya dia adalah pertanyaan untuk mengetahui hikmah. Apakah hikmahnya? Wahai Tuhan, kau mencipta satu jenis makhluk yang dia inilah yang akan rosakkan muka bumi. Dia inilah yang akan melakukan pertumpahan darah. Maksudnya di sini malaikat juga telah mengetahui muasafat, sifat-sifat ataupun ciri-ciri manusia tu. Sebelum dicipta juga Allah telah maklumkan pengetahuan itu kepada malaikat tentang kita ni macam mana. Jenis yang memang suka merosakkan muka bumi, yang akhirnya kita juga yang mendapat kita panggil apa, kesan daripada kita, yang merasai kesan daripada kerosakan yang dilakukan oleh sebahagian pihak, kerosakan alam dan seumpamanya. Maka walaupun kita tak buat, tapi kita akhirnya merasainya sedikit, seorang sikit rasa. So pertanyaan malaikat ini dia bukan pertanyaan kerana engkar, tetapi dia apakah hikmah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah aku lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu. Di sini dia kita panggil ada satu yang kita panggil maslahat yang telah diketahui oleh Allah melebihi kerosakan. Maksudnya penciptaan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini adalah di mana telah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang maslahat ni yang lebih besar daripada mafsadah yang akan didatangkan oleh manusia. Maka kerana itulah juga kalau kita tengok pada ayat ini, malaikat yang sentiasa bertasbih, sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan maksiat, sentiasa patuh, kan, wa yaf'alu ma yu'marun, apa dia panggil, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini sentiasa melakukan apa yang sahaja diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So antara satu kumpulan makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan kumpulan makhluk iaitulah manusia yang tidak maksum melainkan para nabi, para anbiya, maka kalau kita lihat secara zahir, maka memang malaikat yang lebih mulia. Memang malaikat yang lebih mulia. Tetapi ia menjadi perbincangan, walaupun dia bukanlah satu perkara pokok dalam akidah. Tapi untuk nak tahu siapa yang lebih mulia di antara malaikat dengan manusia. Maka para ulama sebut sebenarnya walaupun manusia ini dia bermaksiat kepada Allah, tetapi dia tetap juga boleh menjadi lebih mulia daripada malaikat. Bukan secara keseluruhan manusia itu mulia, tapi ada sekumpulan manusia yang Allah akan jadikan dia lebih mulia daripada malaikat. Kerana apa mereka menjadi lebih mulia daripada malaikat? Malaikat dia tak ada godaan, dia tidak ada ujian. Di antara orang yang ada ujian dan orang yang tak ada ujian, siapa yang lebih lagi sebenarnya dia punya kedudukan, maksudnya kedudukan dia lebih baik, lebih tinggi. Of course lah orang yang diberi ujian dan dilepas ujian tu. Maka orang yang diberi ujian dan lepas daripada ujian tu sehingga dia menamatkan kehidupan dia dengan baik, maka of course lah dia lah yang jadi lebih mulia daripada malaikat. Walaupun malaikat itu tidak melakukan maksiat, terpelihara daripada dosa, sentiasa mentaati Allah, tetapi oleh kerana manusia ini mempunyai kelebihan kerana dia mentaati Allah dalam keadaan dia perlu melawan hawa nafsu dia, syahwat dia dan seumpamanya. Itu yang nak dimaksudkan bagaimana adanya kumpulan manusia yang Allah muliakan lebih daripada malaikat, dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para orang-orang yang sentiasa berusaha melawan hawa nafsu dia demi Allah, demi mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kita tangguh dulu sehingga ayat ni dan insya-Allah nanti kita sambung pada
minggu depan untuk ayat yang seterusnya. Untuk bismillah, untuk fiqh kita dah masuk ke muka surat yang ke Rukun solat. Untuk surat 34 Ustaz. okey, surat 34. Berbaki lagi lebih kurang 15 minit insya-Allah ataupun 20 minit. 20 minit. 20 minit insya-Allah. Arkanus salat. Okey, arkan rukun solat. Tujuan kita mempelajari fiqh pula sebagai satu refreshment ialah untuk kita memperbetulkan tashih, memperbetulkan ibadat dan juga muamalat, iaitulah memperbetulkan tata cara ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbetulkan muamalat urusan kita dengan manusia yang lain agar bertepatan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan utama untuk kita mempelajari fiqh. Yang mana kita kena faham apabila kita mempelajari hukum hakam fiqh yang disusun oleh para ulama, tidak lain dan tidak bukan dia adalah satu rumusan daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Nabi, apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, sama ada daripada Quran ataupun daripada sunnah Nabi sendiri kepada para sahabat yang telah diturunkan secara berturutan sehinggalah ke hari ini yang diteruskan supaya ia sentiasa terpelihara dan ibadah sebenarnya yang dilakukan oleh umat manusia, umat Islam, ia bertepatan sebagaimana yang datang daripada Nabi SAW. Ada pun khilaf-khilaf yang berlaku di antara para ulama, di antara mazhab ni dengan mazhab yang lain, maka tidak lain adalah kerana antaranya kerana perbezaan dalam mereka memahami kehendak ataupun konteks ataupun maksud daripada sesuatu ayat ataupun daripada hadis Nabi SAW. Adakah semua orang boleh untuk mendatangkan pendapat dia ataupun pemahaman dia daripada Al-Quran dan hadis? Jawapannya tidak, melainkan apabila telah sampai kepada kemampuan ataupun syarat-syarat tertentu untuk, ataupun dia mesti menepati syarat-syarat yang dikehendaki untuk mengetahui tuntutan ataupun maksud sebenar daripada sesuatu ayat ataupun daripada hadis sebelum sesuatu hukum itu dikeluarkan. Okey. Rukun salat. Kalau dalam ini disebut wa arkanus salat samaniyata asyara ruknan. 18 rukun. Yang kita selalu 13 kan? 13. Macam mana boleh jadi sampai 18? Jadi kita tengok satu-satu. So kita akan bilang macam mana boleh jadi 18. Yang pertama, an-niyatu, niat. Niat. Maksud niat di sini ialah lintasan hati. Bukannya apa yang diucap ataupun yang dibaca di dalam hati. Yang menjadi masalah ialah apabila kita menterjemahkan, kita cuba terjemahkan niat bahasa Arab tu dalam bahasa Melayu ketika kita mengangkat takbir, menyebabkan itu yang jadi banyak kali angkat kerana dia kata niat tak masuk, niat tak masuk. Dia kita panggil niat ini senang dia, kita tahu apa yang kita buat. Kalau kita berdiri pada waktu maghrib, kita tahu kita solat maghrib 3 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat kan? Mana ada solat maghrib 4 rakaat? Macam orang yang nak makan, dia duduk sua, dia sua tangan dia ke mulut dia, tapi tak masuk-masuk. Kamu kenapa kamu ni? Dia kata, aku tak tahu aku buat apa. Dia kata niat nak makan tak masuk. Ada tak macam tu? Tak ada kan? Memang solat je yang susah.
Pelik juga. Okey, itu niat. Berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu amalan itu berdasarkan niat. Yang kedua, sebelum itu, niat dalam salat dia mestilah dia mestilah ta'yin. Dia mestilah mengetahui, menetapkan jenis solat. Tak boleh dia kata aku nak solat sahaja macam tu. So dia kena tahu apakah jenis solat yang dia nak buat pada waktu tersebut. Contohnya zuhur kerana ada solat lain pada waktu tersebut. Solat sunat zuhur dan seumpamanya. Ada solat-solat lain yang boleh didirikan pada waktu tersebut. So dia kena bezakan niat tersebut solat apa. Contoh solat subuh dengan solat sunat subuh. Adakah boleh kita main tukar sebab dua-dua pun 2 rakaat, sunat pun 2, wajib pun 2, fardu pun 2. So adakah boleh dengan itu ketika kita dah tahiyat akhir kita kata sama 2 rakaat, tukar je lah jadi solat fardu ni terus pergi kerja contoh. Tak boleh sebab dia mestilah menetapkan niat tersebut sebelum daripada dia menunaikan solat. Okey. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrah. Al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri kalau mampu. Ini berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, salli qa'ima. Salatlah kamu berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau tak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. So maksudnya tidak ada pilihan bagi orang yang mampu, dia mesti solat berdiri. Hatta di dalam flight, kalau dia mampu berdiri, maka dia wajib untuk berdiri. Dan kalau ada tempat lah, kalau flight yang kecil ke tak ada ruang, mungkin kita tengok di situ. Kalau tak ada tempat, dibenarkan. Tetapi kalau dia boleh berdiri, ada kudrat untuk berdiri, dan dia tak pening untuk berdiri dalam lebih kurang 2 minit untuk nak habiskan Fatihah, maka dia dikehendaki berdiri. Adapun solat sunat, maka walaupun tidak wajib, walaupun kita panggil apa? Solat sunat diharuskan untuk solat duduk walaupun mampu. Walaupun mampu untuk berdiri. Walaupun mampu untuk berdiri. Cuma Nabi SAW sebut dapat separuh. Okey. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram iaitulah Allahu Akbar yang pertama. Allahu Akbar yang pertama. Ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada, dipanggil dalam hadis musi'us salat. Hadis musi'us salat. Dia panggil ada orang ni, dia masuk dalam masjid Nabi. Nabi ada tengah duduk, dia solat, kemudian dia datang kepada Nabi, Nabi kata balik kamu belum solat. Lepas tu sampailah beberapa kali, maka kemudian dia kata aku dah tak boleh dah. Ini je yang paling baik aku boleh buat. So Nabi SAW mengajar dia, antara yang disebut ialah idza qumta ila salat fakabbir. Kalau kamu hendak berdiri menunaikan solat, maka hendaklah kamu bertakbir Allahu Akbar. Okey. Bolehkah digantikan dengan lafaz yang lain? Memang ada khilaf, tetapi yang mu'tamad dalam di kalangan mazhab Syafi'i, maka mestilah dikekalkan Allahu Akbar. Tak boleh Allahu Akbar, mestilah Allahu Akbar. Akbar tu tak boleh panjang, Allah boleh panjang. Baris pun tak boleh tukar. Allahu Akbar. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, wa qiraatul Fatihah. Dan qiraatul Fatihah, membaca Fatihah, surah Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripadanya. Satu ayat daripadanya. Ia berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat mereka yang tidak membaca Fatihatil kitab. Itulah Fatihah. Sama ada kita solat sendiri
ataupun solat berjemaah, imam ataupun makmum, maka diwajibkan untuk membaca Fatihah bagi setiap rakaat, sama ada bacaan kuat ataupun bacaan perlahan. Kerana apa? Kerana hadis ini adalah hadis yang berbentuk hadis yang dengan lafaz yang umum, iaitulah semua, maksudnya liman lam siapa yang tak baca Fatihah, maksudnya tak kisah dia tu makmum ke, dia imam ke, baca perlahan ke, baca kuat ke, maka dia wajib untuk membaca Fatihah. Tetapi di sana kita kena faham bahawa memang ada khilaf. Ini bukan untuk ni sekadar untuk makluman supaya kita tidak pelik kat orang. Kerana sebahagian mazhab mengatakan bagi ketika mana solat itu solat dia panggil solat kuat, maka ketika mana imam membaca bacaan itu kuat, so makmum tidak diwajibkan membaca Fatihah. Itu menurut mazhab yang lain. Ada sebagian mazhab lain mengatakan pula Fatihah memang tak wajib langsung bagi makmum. So itu untuk makluman supaya kita mengetahui bagaimana pengamalan di kalangan mazhab yang lain. Okey. Dan Bismillah itu satu ayat daripadanya. Bismillah satu ayat daripada suratul Fatihah. Adapun yang membacanya dengan perlahan, maka ia tetap membaca Fatihah, membaca Bismillah, cuma dibaca dengan perlahan seperti yang biasa kita ada pengalaman kalau pergi ke Mekah ataupun Madinah, maka kita dapati imamnya tidak membaca Bismillah dengan kuat, tetapi dia tetap membacanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, dengan kata lain Ustaz, kalau kita baca Al-Fatihah tu, kita tak baca Bismillah, Al-Fatihah tu tak sah ke Ustaz? Ya, jika menurut pendapat yang dikemukakan dalam mazhab Syafi'i, tidak sah kerana Fatihah itu ialah satu ayat daripada suratul Fatihah. Tetapi kalau Haji Sanum memang ada belajar dengan guru lain yang mengatakan Bismillah itu bukan ayat, maka kalau Haji Sanum yakin dengan pandangan guru tersebut, boleh saja untuk beramal dengannya, dengan syarat mengetahui dengan maksudnya belajarlah, bukannya ikut-ikut sahaja. Memang ada mazhab memang ada mazhab yang mengatakan Bismillah itu tidak termasuk daripada ayat dalam surah Fatihah seperti mazhab Malik. Tapi mazhab kita memang Bismillah tu masuk dalam Fatihah. Kalau kita tak baca auzubillah tu tak apa, tapi Tak apa. Bismillah tetap kena baca. Tetapi in case berlaku kita solat, kita habis solat baru kita teringat kita tak baca satu ayat, tak baca Bismillah pada satu rakaat. Contoh. Kemudian setelah habis ni, dah habis solat lah. So sekiranya, ni ada kaedah juga, sekiranya telah berakhirnya sesuatu ibadah dan ibadah itu kita lakukan bukan menurut apa pengetahuan yang kita ada, kemudian tiba-tiba kita tanya kepada seorang guru, dia kata solat itu sah berdasarkan mazhab yang lain. Ketika itu dia ada kita panggil pengecualian, iaitulah kita mengamalkan mazhab yang lain kerana untuk menolak kesukaran yang berlaku kerana ibadah telah habis, telah selesai. Ibadah itu telah selesai. Lebih-lebih lagi kalau dah habis waktu. Maka memang di situlah keperluannya adanya keluasan fiqh bagi menyelesaikan situasi-situasi yang begitu. Bukannya sekadar suka-suka nak hari ni aku nak yang ni lah, hari ni bukan macam tu. Ustaz, nak tanya satu lah Ustaz. Saya rasa benda ni tak pernah berlaku lah. Tapi kalau lah kata berlaku, kata solat 4 rakaat. Jadi patut imam 4 Al-Fatihah lah, sebab tiap rakaat tu kena baca Al-Fatihah. Tapi tiba katalah dia dah habis solat baru dia teringat satu rakaat tu dia terlupa dia baca Al-Fatihah, terutama rakaat pertama. Lepas tu terus dia baca surah. Dah habis dah rakaat akhir tu, dah dia nak pergi salam, teringat aku tak baca Al-Fatihah lah rakaat yang pertama tadi, aku terus baca surah.
Adakah dia kena dia boleh sujud sahwi ke Ustaz? Kalau kalau macam tu, dia hanya perlu menggantikan menggantikan satu rakaat lagi, kerana macam mana dia nak bangkit baca Fatihah betul dia duduk semula. So dia bangkit semula selepas ayat akhir tu, dia belum bagi salam, dia bangkit dan dia baca Fatihah, dia menambah satu lagi satu lagi rakaat, kerana dia anggap tidak ada rakaat pada rakaat yang dia tak baca Fatihah tu. So consider dia tak cukup rakaat lagi. So dia solat satu rakaat lagi, kemudian barulah dia sujud sahwi dan memberi salam. Tu cara dia. Kalau katakan contoh, kalau dia tak baca Fatihah kemudian dia rokok, masa rokok dia baru ingat. So dia memang kena masa rokok dia baru ingat, dia terus bangkit semula dan dia baca Fatihah dan kemudian dia rokok semula. Kemudian ditampung dengan sujud sahwi sebelum daripada beri salam. Okey. Yang itu memang nanti rasanya akan ada perincian dia dalam sujud sahwi. Okey, seterusnya yang kelima rukuk. Yang kelima rukuk. Yang keenam tamakninah fihi. Tamakninah fihi. Ini semua kalau kita sebenarnya dia panggil ada satu hadis yang merangkumi keseluruhan tata cara solat, rukun solat ni. Dia panggil hadis musi'us solat. Dia kalau belajar hadis tu, dia memang akan tahu terus semua rukun tanpa ada yang tertinggal. Iaitulah Nabi SAW sebut summarka hatta tatma'inna raki'a. Hendaklah kamu rukuk sehingga kamu tenang dalam keadaan rukuk. Apa maksud tamakninah? Iaitulah kembalinya tulang kepada tempat asalnya. Maksudnya telah tetap keadaan dia dengan kadar sekurang-kurangnya kalau disebut sebagai satu tasbih. Sebagai satu tasbih sudah dianggap sebagai telah ada tamakninah. Seterusnya, tapi pernah tak nampak orang Pakistan, Bangladesh semayang laju? Kalau pernah nampak, kerana apa? Kerana mazhab Hanafi, mereka tamakninah itu bukan rukun. So mereka tak diwajibkan tamakninah. Jadi dia pun solat memang macam patuk ayam. Ada keadaan, saya pernah nampak dan saya pernah terikut dia solat. Lepas tu memang tak boleh lah. So akhirnya mufarakah. Okey. Seterusnya warraf'u wal-i'tidal, iaitulah mengangkat badan semula dan kemudian i'tidal, iaitulah berdiri selepas daripada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, iaitulah sami Allahu liman hamidah tu. Rabbana walakal hamd, dan tamakninah fihi, dan tamakninah. So, kalau kita sebut sami Allahu liman hamidah tu sambil berdiri tu, kemudian kita Rabbana walakal hamd, maka itu dianggap sebagai telah sempurna tamakninah. Kemudian baca sikit hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, yang itu berebut-rebut malaikat untuk menulis pahala. Okey, yang ke-9 sujud mestilah dengan 7 anggota. Kerana Nabi SAW sebut umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam ataupun a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. Kalau kurang satu anggota dengan sengaja, maka dianggap sebagai tidak sah sujud tersebut. Contohnya, kita sujud dengan saya pernah nampak ada orang sujud, dia sujud dengan belakang tapak kerana dia pegang Quran. Maka sujud itu tidak sah kerana ia tidak cukup 7 anggota. Apa itu anggota yang 7? Iaitulah dahi, tapak tangan, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Sama ada lipat ataupun tidak, itu nanti kita bincang. Cuma yang penting dia bersentuhan. Kalau terangkat, maka dianggap sebagai tidak
sah sujudnya. Tidak sah sujudnya. Okey. Seterusnya, wa tama'ninatu fiha, iaitulah tamakninah dalam sujud. Sama juga satu tasbih. Wal julusu bainas sajdatain, dan duduk di antara dua sajdah. Duduk di antara dua sajdah. Iaitulah duduk di antara dua sujud itulah. Wat tamakninatu fihi, dan tamakninah padanya. Yang paling ringkas, Rabbil firli, Rabbil firli, wahai Tuhan ampunkan aku. Itu yang paling ringkas. Adapun sebenarnya doa di antara dua sujud ni dia lebih luas tau. Yang kita selalu baca Rabbil firli warhamni, sebenarnya boleh saja tambahan yang lain, bacaan doa yang lain. Okey. Tapi yang paling ringkas yang ada, yang sabit dari Nabi SAW, Rabbil firli. Rabbil firli. Itu yang kadang-kadang kalau tarawih tu Pak Imam laju kan tu, dia baca Rabbil firli tu. Itu yang kita pun tak ada hambatan. Okey. Seterusnya yang ke-13, wal julusul akhir, duduk akhir, duduk tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Dan yang seterusnya wat tasyahud fihi, dan tasyahud pada duduk terakhir tu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu, sampailah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu dipanggil bacaan tasyahud yang juga menjadi satu kewajipan yang rukun. Yang seterusnya yang ke-15, wassalatu ala nabi, salat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini rukun dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Dia memang ada khilaf pada bacaan kita panggil apa? Bacaan salawat ini, ya, tetapi dalam mazhab Syafi'i dia menjadi rukun sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekurang-kurangnya. Okey. Yang ini dia panggil ada seorang sahabat, dia tanya pada Nabi, itulah Ibnu Mas'ud. Dia tanya, macam mana kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina sallallahu alaihi. Macam mana kami nak salat berselawat kepada kamu ketika ke mana kami salat? Maka Nabi pun ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai habis tu dipanggil selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Dan selawat inilah selawat yang paling utama untuk kita amalkan pada setiap masa. Okey. Ya. Salat yang selawat Nabi tu katanya, kalau saya tak tahulah, saya tak pernah buat lah, insya-Allah lah selalu selawat Nabi tu, selepas kita selawat Nabi tu, lepas Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, kalau dalam keadaan kecemasan ke apa, kita dah boleh, orang kata kita dah boleh akhiri kita punya solat. Tak payah teruslah wa ala Muhammad kama sallallahu Sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim. Tu betul ke Ustaz? Betul. Paling minima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling minima maksudnya selawat yang paling minima. Tapi yang paling sempurna ialah sampai habis. Kemudian yang kata kalau biasanya kalau kita tengah menahan sesuatu, dan solat jemaah, si imam tak bagi salam lagi, so ketika itu kita bagi salam dan kita keluar mufarakah. Kita beri salam terus walaupun imam tak bagi salam lagi. Maksudnya mufarakah. Boleh. Okey. Seterusnya yang ke-16, at-taslimatul ula. Salam yang pertama, Assalamualaikum sekurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi, yang sempurna. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada riwayat, tetapi memang dipanggil, kebanyakan ulama menganggap riwayat itu sebagai ghairu mahfuz, yang tidak terpelihara. So Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kenapa saya sebut? Supaya nanti kalau tiba-tiba ada dengar orang sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada, kalau tu imam Arab, kadang di kawasan-kawasan yang ramai orang Arab,
Kadang dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi secara umumnya majoriti ulama mengatakan tambahan itu adalah tambahan daripada riwayat yang ghairu mahfuz, panggil riwayat yang tidak terpelihara. Maksudnya dia menyalahi riwayat yang lebih kuat, itulah Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Seterusnya itu jadi panjang, wa niyatul khuruj minas salat, niat keluar daripada solat. Niat yang ini memang kita panggil memang menjadi pertikaian hatta dalam mazhab sendiri. Kalau dalam sebahagian contohnya Dr. Al-Bugha, iaitulah seorang alim dalam mazhab Syafi'i dari Syria, dia ada menulis dia panggil komentar kepada buku ni ataupun syarahan pada buku ini. Dia kata, dan yang paling tepat ialah dia bukanlah rukun. Tak perlu niat nak keluar solat kerana salam itu adalah satu isyarat kepada berakhirnya solat. Saya rasa kalau ni menjadi rukun, rasa semua orang tak pernah pun niat keluar solat ke. Biasa orang niat keluar solat, tak perasan pun keluar-keluar habis kan. Okey. Yang seterusnya, wa tartibul arkan ala ma dzakarna, mengerjakan rukun secara tertib sebagaimana yang disebutkan. Maksudnya mestilah rukun itu tertib. Sekiranya dia menjadi tidak tertib kerana itu dengan tidak sengaja, kerana itu kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Contoh yang tadi Jashanum sebut tadi, dia baru teringat dia tak baca Fatihah, lalu dia pun dah pun rukuk contoh, ataupun dia dah sujud, maka dia kena bangkit semula. Di situ telah berubahnya tertib dengan tidak sengaja, maka dia dikehendaki untuk sujud sahwi untuk menampung kekurangan yang telah berlaku di dalam solat dia. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Habis itulah dia sebab apa jadi 18, kerana dia membezakan atau kita panggil apa? Di antara rukun dengan tomakninah tu, tomakninah dia jadi rukun, perbuatan tu jadi rukun. So dia jadilah banyak. Ditambah pula dengan niat keluar daripada solat tu menjadikan dia lebih, menjadi bilangan dia menjadi 18. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada apa-apa soalan. Ustaz, tentang niat keluar solat tu ya. Ada doa apa-apa yang lafaz yang kita kena niat, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi itu sama, itu dah satu niat. Ini Ya. ini satu yang baru kan. Baru. Ya, betul. Dia memang jarang lah kalau kita mengajar secara kita panggil di Masjid Surau pun memang kita tidak akan menetapkan ni sebagai rukun yang, sebab kalau kita tengok pun memang yang paling tepat dalam mazhab mengatakan tidak rukun. Dia bukan rukun, sebaliknya sunat saja. Maksudnya lintasan hati selesai solat. Lintasan hati yang solat itu telah selesai. Tetapi sebagaimana yang Haji sebut tadi, kita panggil salam tu, itu sebenarnya adalah niat yang paling kuat, isyarat kepada yang kuat yang nak mengatakan solat telah selesai. Sebab apa ada beza? Sebab kerana di sana adanya mazhab yang kata salam itu bukan rukun. Salam tu sebagai satu isyarat selesai saja. Salam tu sebagai satu isyarat selesai. So maksudnya kalau dia bukan rukun, salam tu bukan rukun, kalau ikut mazhab lain ni, maka dia nak selepas daripada solat, dia mestilah ada something untuk menetapkan hati dia bahawa solat dia dah selesai. Kerana salam tu bukan rukun. Jadi bagi yang mengatakan salam ini rukun, maka of course lah itulah isyarat yang paling jelas bahawa salam itu ialah niat keluar daripada solat. Itu maksudnya. Jadi sahlah solat kita walaupun kita mengingatkan salam yang yang ke belakang sebelah kiri kan. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Atas pencerahan tersebut. InsyaAllah.
Okey, kalau tak ada, tak ada 1, 2, 3, tak ada Jadi mungkin kita boleh tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dalam surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.